Salam sejahtera. Mungkin ini adalah kenyataan paling kontroversi yang pernah Anda nampak dalam pilihan raya negeri Sabah kali ini, yaitu PBS keluar GRS. Wow, sebenarnya soalan ini ditanya oleh seorang netizen. Dia kata, ada harapankah GRS kehilangan PBS? Ada harapankah PBS keluar daripada GRS? Oke, kalau GRS kehilangan PBS atau PBS keluar daripada GRS, apa kesan kepada GRS? PBS menang 7 kerusi. 7 kerusi di seluruh negeri Sabah. Dan GRS pula ada GRS sekarang ini ada 29. Maknanya, kalau PBS keluar daripada GRS, maka GRS hanya ada tinggal 22 kerusi sahaja. Apa yang akan jadi kalau PBS keluar daripada GRS? Memang ini satu berita yang paling menyakitkanlah untuk GRS. Bolehkah itu berlaku? Boleh berlaku. Jawaban saya boleh berlaku. Karena PBS ada sejarah keluar gabungan. PBS pernah keluar gabungan dan pernah berlaku. Sejarah-sejarah seperti itu boleh berlaku. Oke, kalau ini berlaku, PBS boleh jadi kingmaker. Lebih-lebih lagi kalau rundingan untuk jawatan-jawatan tertentu dalam kabinet tidak dapat dipenuhi, saya rasa GRS ada hak untuk keluar daripada GRS. Jadi, mungkin ada beberapa sebab yang PBS boleh keluar daripada GRS. Pertamanya, kegagalan rundingan dalam pembentukan kabinet. Sebab, pada pendapat saya, 7 orang wakil parti PBS ini wajib diberikan jawatan, terutamanya menteri dan juga timbalan menteri, pembantu menteri dalam kabinet Sabah. Kamu jangan cakap, pandai-pandai cakap. Betul, itu caranya untuk mengelakkan PBS daripada mengulangi keluar daripada GRS. Lalu, kalau betul-betul PBS keluar daripada GRS, pergi manakah PBS? PBS tidak boleh membentuk kerajaan bersama dengan Parti Barisan Nasional. Tidak boleh. Sebab mereka tidak cukup jumlah untuk membentuk 37 kerusi. Tetapi kalau PBS bergabung dengan Parti Warisan, Warisan ada 25, campur dengan PBS 7, maka mereka ada 32 kerusi. Kalau campur dengan Parti Bebas, confirm lah Warisan akan membentuk kerajaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa sebenarnya yang kita mau perlihatkan melalui ulasan ini? Ulasan ini sebenarnya mahu memberitahu bahwa dunia politik ini penuh dengan kelicikan. Bila-bila berlaku, bila-bila sahaja bakal berlaku. Tidak pedulilah itu sengaja atau tidak, dirancang atau tidak, pasti boleh berlaku bila-bila masa. Paling mengecewakan ialah semua perkara boleh berlaku dalam sekelip mata. Boleh dibeli, boleh dijual beli. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang menariknya sekarang ini ialah kita sudah mendengar ulasan daripada Parti STA. Awalnya Parti STA memberikan keputusan pendirian mereka. Parti STA melalui Jeffrey Kittingan sudah memberikan pendapat melalui 2 kerusi yang mereka menangi. Mereka kata mereka mahu memberikan sepenuh komitmen menyokong ketua menteri, terus menyokong ketua menteri. Tuan-tuan dan puan-puan, bolehkah kita percaya 100% apa yang dikata oleh Jeffrey Kittingan? Pada pendapat saya, tidaklah 100% kita boleh percayai apa yang Jeffrey Kittingan cakap. Sebab Jeffrey Kittingan banyak kali juga berlaku pengkhianatan, berlaku perbuatan meninggalkan rakan gabungan. Terkini ketika pilihan raya negeri Sabah hampir berlaku,
Akhirnya Jeffrey Gittingan meninggalkan GRS dan membentuk gerakan sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semuanya boleh berlaku bila-bila masa. Namun demikian, saya sebenarnya mengharapkan GRS jangan diganggu-gugat lah. Tiada perubahan kepada GRS lah. Biarlah GRS terus jadi kerajaan kalaulah itu yang berlaku. Tapi kalau memang ahli-ahli politik ini suka, ahli politik ini memang suka, mereka memang sukar. Kalau kau bukan ahli politik, kau tidak akan tahu macam mana orang politik itu berpikir. Pemikiran orang politik ini tidak sama dengan orang kebanyakan. Tidak sama dengan kau yang menonton video nih. Mereka punya pemikiran jauh lebih dalam daripada kita. Kalau kita nampak buah mangga itu warna kuning, dia akan nampak buah mangga itu warna kuning sampai ke dalam isi-isinya dia rasa. Kita mana tahu tuh. Jadi kalau kamu kata mustahil lah PBS boleh keluar GRS. Ya, ini mungkin waktu yang kita boleh cakap mustahil. Tapi bila-bila waktu boleh berlaku, terutamanya kalau rundingan tidak berjaya. Kalau bagaimanapun, kita harap rundingannya berjalan lancar lah. Jadi yang lebih saya tertarik tuan-tuan dan puan-puan sekalian ialah bilangan kerusi yang dimenangi oleh PBS begitu banyak, 7 kerusi. Kalau dilihat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, warisan sebenarnya yang paling menang dalam pilihan raya ini. Sebab warisan satu-satunya kerusi yang berdiri solo, bertanding solo, bertanding standing alone. Dia tidak ada gabungan, dia tidak ada rakan, dia bergerak satu orang, tapi dia menang 25 kerusi. Manakala GRS pula sebenarnya hanya di tangga yang kedua. PGRS yang ada di dalam itu, kalau saya tidak silap PGRS lah yang menang 22 kerusi. Manakala di tangga yang ketiga ialah parti PBS menang 7 kerusi. Barulah diikuti oleh Parti Barisan Nasional sebanyak 6, dan yang paling mengejutkan kita ialah Angkatan Bebas yaitu 5 kerusi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya yang paling kuat dalam pilihan raya ini adalah warisan. Warisanlah yang menang dalam pilihan raya ini, tapi warisan kalah melalui pakatan. Ada kelebihan, ada kekurangan, ada pakatan. Kalau ada pakatan, yang susahnya pembahagian kerusi, yang susahnya ialah pembahagian kuasa. Tapi bila kita menang karena gabungan, boleh menang. Warisan pula, setiap pilihan raya mengalami nasib yang sama. Dulu pilihan yang lepas, warisan juga yang paling banyak kerusi. Kalau saya tak silap, dia ada dapat 20 berapa kerusi ya? Saya tidak ingat berapa. Tapi akhirnya dia tidak menjadi kerajaan walaupun dia banyak kerusi. Kenapa? Tiada gabungan yang kuat. Jadi adakah itu akan berulang, atau adakah parti warisan sudah sering menjadi parti yang paling banyak kerusi tapi kalah, dan mereka akan bertindak hebat kali ini. Kita tengoklah nanti apa drama yang seterusnya. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Sebelum kita teruskan ulasan hebat ini pada petang ini, izinkan dulu saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Imun badan yang tidak seimbang juga menyebabkan kita kena autoimun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menyembuhkan semua jenis penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mendidik, mengajar, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Sebelum ini, apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk menghapuskan semua akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita lemah, akar penyakit akan tetap bertumbuh, berakar dan bersarang di dalam tubuh badan kita. Jawaban kepada kesehatan yang optimum ialah peningkatan daya imun badan, penyeimbangan daya imun badan, dan menjadikan imun badan kita bijaksana. Apabila imun badan kita jadi bijaksana, maka kita sehat.
Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nomor telepon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mungkin jalan penyelesaian kepada masalah Anda yang Tuhan hantar kepada Anda semua. Mungkin Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, dan ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Jom kita sambung berpolitik lagi.